A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita semula ke dalam sesi tadabbur harian, tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada yang telah memberikan feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah, moga-moga dapat dengar dengan baik insyaAllah. Dan yang keduanya, insyaAllah seperti biasa, kita minta kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, pada kali ini, untuk membuka mushaf jika sekiranya mempunyai kemudahan ataupun mempunyai kesesuaian insyaAllah. Kita hari ini insyaAllah akan bersama-sama di dalam surah Kahfi ayat yang ke-84 sehingga ayat yang ke-97. InsyaAllah ini adalah muka surat sebelum akhir daripada surah Kahfi. Jadi Alhamdulillah kita telah sampai ke hampir-hampir penghujung ke surah Kahfi ini, dan insyaAllah esok adalah hari yang insya-Allah adalah muka surat yang terakhir. 304 adalah muka surat yang terakhir daripada surah Kahfi. Hari ini insya-Allah kita akan tengok cerita sambungan daripada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebelum daripada ni, iaitu tentang Zulqarnain. Jadi ada banyak pertikaian, ada banyak penjelasan, ada banyak kadang-kadang ada kita katakan sebagai anggapan dan sebagainya terhadap Zulqarnain ini. Dan kadang-kadang dalam bahasa Melayu pun kadang-kadang dicampur aduk kan, di antara Iskandar, Zulqarnain dengan Alexander the Great. Jadi kalaulah pelajar-pelajar di sekolah ataupun orang belajar sejarah, orang yang mengkaji sejarah, membaca sejarah, akan jumpa satu orang yang bernama Alexander the Great, yang mana dia adalah berasal daripada Greek, dan kemudian dia telah ke sana kemari dalam sejarahnya. Tapi itu adalah dalam sejarah dinamakan sebagai Alexander the Great. Jadi dikatakan bahawa dialah ini Iskandar Zulqarnain. Dalam tafsir Jalalain memang dikatakan, dalam tafsir Jalalain sebagai salah satu daripada tafsir, dikatakan bahawa Zulqarnain ini adalah bernama Iskandar. Tapi adakah betul Iskandar ni Alexander the Great? Wallahu a'lam bisawab. Kita tak boleh katakan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan dalam Al-Quran siapakah dia ini. Cuma apa yang pentingnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Zulqarnain. Tidak disebutkan nama Iskandar, disebutkan Zulqarnain. Jadi siapakah Zulqarnain ini? Wallahu a'lam. Ada kata namanya, ada yang kata adalah gelarannya. Kerana Zu ni maknanya yang mempunyai, Qarnain tu maknanya dua tanduk. Jadi adakah dia ni bertanduk? Tidak. Dikatakan bahawa kerana dia memakai topi besi yang ada tanduk. Itu memang kelaziman orang-orang zaman dahulu, tentera-tentera menunjukkan kegarangan dia kan, kehebatan dia. Jadi seperti ada tanduk atas kepala tu, seperti tanduk kan. Jadi itu Qarnain, dua kurun. Jadi wallahu a'lam bisawab. Yang penting ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan di dalam tentang Zulqarnain ni, kerana salah satu daripada pertanyaan yang ditanya oleh orang-orang Yahudi, yang diberitahu kepada orang Yahudi ni, beritahu kepada orang-orang Mekah, orang musyrik Mekah mereka ni macam berkawan baik pula jadi mereka ni minta, tanya kepada Muhammad tu tentang Zulqarnain, seorang raja yang kesana kemari. Orang-orang Yahudi ni pun tak tahu banyak tentang Zulqarnain ni, tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, terdedahlah sekarang ni kan, siapakah Zulqarnain. Jadi kita Alhamdulillah kita dapat tahu. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan cerita Zulqarnain ini di dalam surah Kahfi. Diceritakan dalam surah Kahfi. Allah Ta'ala boleh letakkan di mana-mana saja kan, tetapi di antara hikmahnya digabungkan pula dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahawa siapa yang membaca surah Kahfi, sama ada 10 yang awal, 10 yang akhir, ataupun menghafaz 10 yang awal, 10 yang akhir, ada riwayat macam tu, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moganya daripada fitnah Ad-Dajjal. Jadi Dajjal ni membawa, kalau ikut dalam hadis yang lain, membawa beberapa bentuk ujian kepada manusia, menguji manusia ni kan, sama ada mereka ni benar-benar beriman ataupun tidak kan, dengan uji dengan 4 perkara. Yang pertama dengan agama, yang kedua dengan harta, yang ketiga dengan ilmu, dan yang keempatnya dengan kekuasaan. Jadi kita tengok kan dalam surah Kahfi ni ada 4 perkara ni. Yang pertama sekali ialah agama, iaitu dalam surah dalam cerita tentang 7 orang ataupun kita kata Ashabul Kahfi. Yang keduanya ialah Ashabul Jannatain, yang punya 2 kebun tu orang kaya dengan orang miskin.
Orang kaya yang tidak beriman, orang miskin yang beriman. Dan kemudian lagi, minta maaf suara tak apa nak keluar. Dan kemudian lagi ialah tentang Nabi Musa dan juga Khidir. Itu tentang fitnah al-ilmu. Dan yang keempat yang kekuasaan. Jadi kita tengok hari ini insya-Allah tentang kekuasaan, yang mana di atas dunia ni dikatakan bahawa ada 4 raja kan. Ada 4 raja yang besar. Raja 2 Muslim, 2-nya tidak Muslim. Yang pertamanya yang Muslim adalah Zulkarnain dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang keduanya ialah yang tidak Muslim, 2 lagi yang tidak Muslim, iaitu Namrus dan juga Bukhtanasar. Bukhtanasar ni Nebuchadnezzar yang disebutkan dalam cerita-cerita Inggeris kan, ataupun dalam sejarah-sejarah kan di Babylon. Jadi kita tengok di sini ialah kisah Zulkarnain pada hari ini. Allah Subhanahu taala mereka bertanya kamu dalam ayat sebelum daripada ni, muka surat 302 Allah Subhanahu taala ceritakan tentang mereka bertanya kamu tentang wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Jadi siapakah Zulkarnain? Jadi Allah Subhanahu taala ceritakan, insya-Allah kita akan baca dalam muka surat ni, muka surat 303 ni tentang Zulkarnain sepenuhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sadaqallahul azim. Yang pertamanya kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala sebut di sini kan, inna makkanna, sesungguhnya kami, makkanna yang telah memberikan kekuasaan. Makkanna tu makan tu tempat tapi makkanna itu memberi kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini kamilah yang memberi, 2 kali kan, kamilah yang memberikan kepadanya kekuasaan. Kamilah memberikan kekuasaan lahu, kepadanya, kepada Zulkarnain ini. Jadi tu perkara pertama sekali yang sepatutnya kita tahu, iaitu apabila kekuasaan tu ada pada seseorang, sesungguhnya kena ingat bahawa kekuasaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah taala boleh tarik bila-bila masa saja kalau dikehendaki kan. Allah taala boleh beri kepada sesiapa saja, Allah taala boleh tarik balik daripada bila-bila masa saja. Jadi itu perkara pertama yang mesti diingat. Jadi Allah taala sebutkan di sini bahawa inna makkanna lahu, kamilah yang memberikan kekuasaan kepadanya, lahu iaitu untuk Zulkarnain itu, fil ardi, di atas muka bumi. Kami kuasakan dia, kami jadikan dia berkuasa di atas muka bumi. Dan kemudian yang kedua, Allah SWT sebut atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami jadikan untuknya, wa atainahu, kami berikan kepadanya, min kulli syai'in, daripada segala-galanya, segala benda, sababa. Sababa iaitu ada tafsiran kata sebab lah, iaitu sebab untuk mendapatkan kekuasaan, untuk capai kekuasaan tu. Macam mana? Dengan tenteranya, dengan hartanya, dengan kebolehan, kecerdikannya, kena taktik-taktiknya yang cekap dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala yang berikan kepada Zulkarnain. Jadi Allah Ta'ala kata sini, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ada satu penafsiran lagi, dikatakan sababa tu maknanya jalan, maknanya iaitu jalan untuk mencapai segala benda tu, maka Allah Ta'ala berikan kepada Zulkarnain. Apa-apa pun, jadi maknanya ialah Allah Ta'ala yang memberi kepada Zulkarnain tu sehingga dia dapat mencapai kekuasaannya di atas muka bumi ini. Fa'atba'a sababa. Jadi Allah SWT sebutkan fa'atba'a sababa, lalu dia pun mengikutlah jalan tersebut. Ada yang kata maksudnya ialah dia mengambil apa yang telah ditetapkan. Jadi Allah Ta'ala telah buat hukum atas dunia ni kan, iaitu kalau nak macam ni kena dapat macam ni, nak buat macam ni buat macam ni. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada dia, Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia, jadi dia boleh tahu, dia boleh. Ada yang kata maksudnya sinilah dia pun mengikutlah perjalanan. Satu pendapat kata dia mengikut perjalanan, maksudnya ialah dia ikut. Yang pertama sekali, dalam kalau kita tengok dalam cerita Zulkarnain ini, dia ada tiga fasa lah, kita katakan lebih kurang. Fasa yang pertama ialah dia pergi ke barat, yang kedua fasa dia ialah dia pergi ke timur, yang ketiga ialah dia naik ke utara, dia tak turun ke selatan. Jadi maknanya kalau ikut kita kata tu hari ni lah kan, peta hari ni lah kita katakan. Jadi maknanya yang pertama sekali dia pergi ke barat mula-mula. Jadi dia pergi ke barat, maknanya ke arah matahari jatuh lah. Fa'at ba'as sababa, lalu dia pun mengikutlah perjalanan, jalan ke arah matahari jatuh, ke arah barat. Kemudian Allah SWT kata hatta iza balagha maghribasy syamsi, sehingga sampailah dia ke tempat matahari jatuh, maksudnya ke hujung tempat. Jadi dia katakan tempat ini maghribi, wallahu a'lam bisawab. Allah Ta'ala tak sebutkan tempat, tapi tempat matahari jatuh, maknanya sampai ke laut, tempat tu matahari jatuh. Kemudian dia kata wajadaha, dia tengok matahari itu jatuh di mana? Taghrubu fi ainin hamiatin,
dia jatuh ke dalam, dia kata fi ainin, iaitu ada yang sebut kata mata air di sini kan, iaitu mata air yang hamiatin tu maksudnya ialah iaitu tanah hitam. Ada yang kata ialah dalam seluk yang berwarna hitam, ada yang kata paya yang berwarna hitam, ada yang kata maksud dia ialah laut panas. Wallahu a'lam bissawab kan. Jadi mana hamiatin ini asalnya ialah panas lah kan, panas hitam, jadi apakah maksud tu kan. Tapi Allah SWT sebutkan macam tu kepada kita, wallahu a'lam, kajian sains dan sebagainya kan. Tapi ada yang kata ialah fi ainin tu ialah pada penglihatannya, pada nampaknya macam dia ni jatuh dalam, matahari ni jatuh dalam pada waktu maghrib kan. Itu jadi dekat tempat tu wallahu a'lam. Tapi yang penting di sini ialah Allah SWT sebut di situ, iaitu di penghujung di tempat tersebut, wajada indaha qauma, dia jumpalah satu kaum. Bila dia jumpa ke satu kaum tu macam mana? Dia kata, kulna ya Zulqarnain. Kulna tu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, tetapi kata itu oleh kerana majoriti ulama kata Zulqarnain bukan nabi. Majoriti ulama kata bukan nabi. Jadi oleh kerana itu maka tak adalah wahyu, yang adalah ilham di sini. Kata jalan lain pun dia kata ilham sini, iaitu diilhamkan kepada Zulqarnain ini. Dia kata kulna ya Zulqarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Sama ada kamu mengazabkan mereka. Kenapa mengazabkan mereka? Seksa mereka. Ada yang kata maksud seksa situ ialah bunuh maksudnya. Sebab apa? Sebab kaum ini adalah kaum kafir. Kaum ini adalah kafir. Jadi dia kafir. Nabi Zulkarnain, bukan Nabi Zulkarnain ini, dia ni Allah Ta'ala jadikan dia ni berkuasa, dan dia gunakan kekuasaan dia tu untuk menyebarkan agama. Kerja dia lah, dia pergi sana cerita pasal Islam, pergi sini pasal Islam, jadikan orang Islam. Tapi ada satu kaum tu yang di sebelah maghrib ni, dia kata maghrib ni, tempat matahari jatuh ni, maka dia ni ialah maghrib tu maksudnya tempat matahari jatuh kan. Jadi kaum ni kafir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia pilih di antara dua benda. Sama ada dia mengazabkan, iaitu bunuhlah, sebab kafir kan, tak nak beriman, dan nak melanggar pula kan, nak melawan pula kan penyebaran agama. Kemudian yang keduanya Allah Ta'ala kata wa imma an tattakhiza fihim husna, ataupun kamu ambil mereka ini dengan baik. Ambil mereka dengan baik ni, ada satu pendapat ulama kata iaitu tawan mereka lah, menjadikan mereka ni tawanan. Atau ada yang kata iaitu dengan ajarkan dengan cara baik lah kepada mereka ni, bukannya mengazabkan mereka tapi ajar mereka. Jadi itu adalah pilihan-pilihan lah yang Allah Ta'ala berikan kepada Zulqarnain secara ilham, kata dalam tafsir jalan lain, dan juga tafsir-tafsir yang lain. Kemudian seterusnya ayat 87 qala amma man zalam. Lepas tu dia pun berkatalah, kata apa ni kata Zulqarnain, dia kata amma man zalam. Man zalam sini orang yang zalim. Maksudnya orang yang zalim ni ialah maksudnya, minta maaf, ini ayat ayat 87 insya-Allah. Ayat 87. Jadi dia kata, Zulkarnain berkata, siapa yang zalim? Maksud zalim sini adalah orang-orang yang syirik. Maksud syirik ni, siapa-siapa yang syirik, fasaufa nu'azzibuhu, aku akan bunuh dia. Maknanya itu kata Zulkarnain, summa yuraddu ila rabbih, kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Adakah dia lepas? Tak, akan diseksa oleh Allah Subhanahu Taala pula kan. Fayu'azzibuhu azaban nukra, dia kata fayu'azzibuhu azaban nukra, akan diseksa pula dengan azab yang nukra. Nukra tu dahsyat lah, dahsyat yang bersangatan. Jadi maknanya siapa yang zalim ni, Allah SWT beri peringatan jugalah kepada, memberitahu kepada kita kan, siapa yang zalim, siapa yang syirik, maka dia mungkin akan diazab oleh Allah SWT atas dunia lagi, dan kemudian di akhirat pun akan diazab, dia tak lepas maksud kan. Tak macam kita kata hudud ke, kisos ke dan sebagainya. Kalau orang tu betul-betul bertaubat dan kemudian dia dihukum, dia akan dilepaskan di atas hukum akhirat ni. Kalau sebab apa? Sebab bila telah dikenakan hudud tu. Jadi sebab tu, dan ni orang-orang yang kufur, orang syirik, orang melawan ini, melawan Allah Subhanahu Wa Taala, melawan penguasa-penguasa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau dia melawan, maka Allah Taala sebut sini fayu'azzibuhu, Allah Taala akan azabkan pula dia azaban nukra. Ayat yang ke-88, Allah Ta'ala kata wa amma man amana. Allah Ta'ala cerita pasal Zulkarnain. Zulkarnain kata wa amma man amana, ada pun orang yang baik, orang yang beriman. Orang yang beriman wa amila salihan, dan dia beramal soleh,
maka falahu jazaa'anil husna. Sini ni anil husna, jazaa'anil husna gitu. Kita baca jadi maknanya walaupun baris ini dua kan, tapi dipanggil iltiqa'us sakinain sebagaimana sebelum daripada ni, iaitu berjumpa dua nun, satu nun mati, satu nun. Jadi kita sebut ni, jadi Allah SWT sebut sini, maka bagi dia adalah dia akan dapat pahala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kemudian kami akan katakan kepadanya, Allah Taala kata kami akan katakan kepadanya, kepada orang yang baik itu beriman dan beramal soleh, min amrina yusra, daripada urusan kami mudah. Maksudnya ialah Allah SWT kata, maknanya Allah Ta'ala akan beri kemudahan kepada dia, Allah Ta'ala akan ajar kepada dia dengan benda-benda yang akan memudahkan dia, insya-Allah kan, insya-Allah, masya-Allah kan. Jadi Allah Taala tengok, nampakkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Allah Taala akan ajarkan kepada dia perkara-perkara yang mudah, insya-Allah. Benda yang Allah Taala beri kepada kita, tak ada benda yang menyusahkan. Semua benda adalah mudah kan, semua benda adalah mudah kan sebenarnya kan. Sama ada kadang-kadang kita nampak macam susah, tapi sebenarnya lah benda tu adalah perkara yang untuk memudahkan kita. Sebagaimana dalam puasa kita nampak macam susah, tapi sebenarnya dia adalah memudahkan kita, menyihatkan kita dan sebagainya lah kan. Wallahu a'lam bisawab. Ada banyak lagi benda-benda yang sebenarnya yang kita kadang-kadang tak tahu, tak selongkar, tapi akan diserlahkan manusia akan jumpa perkara-perkara ni kan. Jadi insya-Allah selepas itu habis satu cerita, summa atba'a sababa, kemudian seterusnya dia pun berjalan lagi, atba'a sababa, dia berjalan mengikut jalan lain pula, iaitu pergi ke timur pula. Sekarang pergi ke timur, tadi ke barat, sekarang pergi ke timur pula. Dia kata apa? Hatta iza balagha matli asy-syamsi, sampai kepada tempat matahari naik. Di mana matahari naik ni? Jepun ke, China ke, Korea ke, wallahu a'lam bissawab, tak disebutkan sini, tapi dia katakan tempat matahari naik. Kemungkinan betul, kemungkinan tempat tersebut kan. Sebab tu kalau ikut hujung, kalau kita hujung daratan sampai ke tempat matahari naik, Jepun pun dipanggil sebagai matahari naik kan, negara matahari terbit, wallahu a'lam. Tapi Zulkarnain ini terus berjalan sampailah kepada iza balagha matli asy-syams, tempat matahari naik, wajadaha tatlu'u ala qaumin, dia tengok matahari itu naik ala qaumin, di atas satu kaum. Makna tempat matahari naik itu, makna kalau kita kata munasabah juga Jepun tapi Allah Ta'ala tak sebut sini bagaimana kaum di situ, orang di situ bagaimana. Allah Ta'ala sebut sini wajadaha tatlu'u, tengok matahari itu naik, dia kata kan ala qaumin, tempat tu, tempat matahari naik itu ada satu kaum, lam naj'al lahum min duniha sitra, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan min duniha, maknanya untuk menghadapi matahari itu ada pelindung. Apa maksud sini? Jadi setengah ulama tafsir kata ialah pada masa tu, pada masa Zulkarnain tu sampai di situ, orang di situ tinggalnya dia tak ada pakaian, setengah, yang pertamanya. Yang kedua, tak ada pakaian yang boleh melindungkan mereka daripada mana panas matahari. Kemudian mereka ni pula tinggal lepas tu dalam gua-gua saja, tak ada benda yang dapat melindungkan mereka ni, tak pandai buat rumah, tak pandai buat atap yang boleh melindungkan mereka daripada panas matahari tu. Jadi makna min duniha sitra, daripada nak lawan matahari itu mereka tak ada sitra, tak ada pendinding, tak ada penutup untuk lawan matahari itu, untuk menghadapi panas matahari itu. Jadi apabila matahari dah redup kan, baru mereka keluar daripada dalam gua. Itulah ceritanya, kata ulama alamat tafsir kan. Tak apa, kita tengok sini, jadi itu adalah kaum tersebut, mana kaum tersebut tak ada tamadun lah, itu maksudnya kan. Yang sebelah sana tu pula tu ialah lain cerita pula, yang tadi, yang barat tadi tu cerita lain pula, iaitu cerita ni mereka ni kufur. Dan Zulkarnain bagi dua pilihan pada mereka, kamu nak beriman ke tak nak beriman. Dan kemudian Allah Ta'ala beri ilham kepada Zulkarnain pula dua pilihan, sama ada nak bunuh mereka, azab mereka sebab mereka ni melawan Allah SWT, ataupun ambil mereka ni sebagai tawanan. Jadi maknanya situ ialah, maknanya kita ada sini adalah apa ni, kita ada dua keadaan kan, dua kaum yang dijumpai oleh Nabi oleh Zulkarnain. Jadi seterusnya ialah sebut sini, dia kata hatta iza, kaum tu dia kata lam naj'al lahum min duniha sitra, ayat ke-90 ayat yang ke-91, wa kazalika, minta maaf tak ada waw, kazalik wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Khubra tu maknanya ilmu, khubra maknanya ilmu. Jadi Allah SWT kata begitulah, dan kazalik begitulah, waqad ahadna, kami lingkunkan, bima ladaihi, dengan apa untuknya, untuk Zulkarnain itu, khubra, pengetahuan, ilmu. Maknanya Allah SWT sebut sini, Allah Ta'ala beri kepada dia macam-macam ilmu.
sehingga dia boleh kesana kemari satu, dia kekuatan dia satu, kekuasaan, kehebatan dia satu, kecerdikan dia satu, planning dia satu, macam-macam Allah Ta'ala beri kepada dia kan. Semua tu datang daripada Allah SWT. Allah Ta'ala sebut kan ahadna. Jadi Allah Ta'ala tekankan kat sini kan, kalau kita tengok dalam surah 303 ni, dia ada kekuasaan, tetapi kekuasaan tu datang daripada mana? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak tekankan. Jadi Allah Ta'ala boleh beri kan. Seterusnya kita tengok sini ayat yang ke-92 kan. Ayat 92 Allah SWT pun sebut, iaitu summa atba'as sababa. Allah Ta'ala tak ceritakan apa yang dibuat dengan kaum tersebut kan. Tapi secara umumnya ialah dia bila diberi ke mana-mana, yang penting ialah Zulkarnain ni akan membawa Islam. Dia akan berdakwah kepada orang di mana-mana saja tempat dia pergi tu, kepada agama yang benar, kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita tengok summa atba'as sababa. Kemudian dia pun berjalan lagi. Sekarang ni sababa di sini ni kata jalan ke utara pula. Tadi ke barat, ke timur, kemudian naik ke utara pula. Summa atba'as sababa hatta iza balagha bainas saddaini, sehinggalah dia sampai kepada bainas saddaini, sampai kepada tempat yang mana di antara dua gunung. Saddain itu, saddain ni asal maknanya kalau ikutnya ialah gunung yang mana ada air lalu di tepi-tepi gunung tu. Itu nama dia saddain. Jadi gunung ada maknanya, kalau kita dua puncak gunung macam tu, di situ balagha bainas saddain, di antara dua gunung yang besar tu, wajada min dunihima, dan didapati dunihima tu ialah sebelum sikit, sebelum daripada dua gunung yang besar tu, dia kata kauman, ada satu kaum tu pula dia bercakap bahasa apalah kan, yang susah nak faham, sehingga susah nak communicate Zulkarnain ini dengan kaum tersebut. La yakaduna yafqahuna qawla, hampir disebut sini kan, dia tak faham orang bercakap apa ni. Tapi dalam tafsir kata dia faham tapi slow sangat, payah sangat kan, sikit butain, dia kata dengan perlahan-lahan kan, kan lambat sangat nak faham kan. Akhirnya ada yang kata bahawa dia terpaksalah berkomunikasi, Zulkarnain berkomunikasi dengan orang tempat tu dengan menggunakan bahasa isyarat dan sebagainya, wallahu alam lah. Tapi yang pentingnya ni Allah Ta'ala sebut sini ialah hampir dia kata kaum itu, orang tinggal di tempat tu, la yakaduna yafqahuna qawla, bahasa apa diguna, wallahu alam bisawab. Kita kata bahasa Rusia ke, bahasa Armenia ke, bahasa Georgia ke, macam-macam lah orang kata tempat kaum ni, wallahu alam bisawab. Seterusnya ialah qalu, mereka pun berkata dalam bahasa-bahasa yang susah-susah. Mereka ceritakan kepada kepada Zulkarnain sekarang ni. Qalu ya Zulkarnain, mereka berkata wahai Zulkarnain, dia kata inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi. Ada dua tribe, dua kumpulan ni, dua makhluk ni kan. Dia kata makhluk ni macam-macam lah, siapakah yang dikatakan Ya'juj Ma'juj ni? Kalau orang putih adalah kan, ada kata Gog and Magog kan, Gog and Magog kan, itu orang putih punya nama lah. Sebab perkara ni Ya'juj dan Ma'juj ni diceritakan dalam Taurat ada, sebab itulah orang-orang Bani Israel ni tahu tentang ni kan. Dan kalau kita tengok dalam YouTube pun kan, ada banyak kan rabbai daripada Yahudi ni bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ni. Mereka bahasa mereka lah, mereka nama mereka lah, tapi benda yang sama, Ya'juj Ma'juj kan. Cuma cerita-cerita mereka tu banyaklah yang tak betul, ditambah sana kan. Cuma dalam Quran inilah yang paling betul. Allah Ta'ala sebut sini bahawa kaum tersebut berceritalah kepada Zulkarnain ni, hai Zulkarnain, dia kata tolonglah. Allah tak ceritakan sini kaum ini beriman ke tak beriman, Allah Ta'ala tak ceritakan, tetapi mereka ni minta tolong kepada Zulkarnain. Dia kata Ya'juj dan Ma'juj ni, kata inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi. Mufsiduna makna merosak atas muka bumi ni. Jadi apa yang dikatakan dalam tafsir, kata merosak ni, dia selalu datang kat situ mencuri makanan mereka, merosakkan tanaman-tanaman mereka dan macam-macam sekali. Itu Ya'juj dan Ma'juj tu. Apakah maksud dia tu, bagaimana bentuk itu, wallahu alam bisawab. Tapi itu komplain lah kaum tersebut kepada Zulkarnain. Jadi dia kata sini mufsiduna fil ardi fahal naj'ala laka kharjan. Kaum tu berkata kepada Zulkarnain, dia kata hai Zulkarnain, dia kata fahal naj'ala laka, nak tak kami jadikan untuk kamu kharjan. Kharjan ni makna upah, maknanya
upah sebab daripada perkataan kharaja tu maknanya keluar, iaitu kami keluarkan something untuk bayar kepada kamu. Itu dipanggil kharaj. Kita ada dalam kharaj dalam Islam, dia ada perolehan dalam negara Islam nama dia kharaj. Jadi kharaj ni, kharajan ni maknanya kami upah lah, maksudnya kami nak upah kamu lah, kata kan, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, dengan iaitu kau tolong kami untuk buat sadda, penghalang di antara kami, kami ni dengan Ya'juj dan Ma'juj tu. Jadi apa kata Zulkarnain? Qala, dalam ayat 95 ayat 95 Zulkarnain pun berkata, dia kata qala ma makkani fihi rabbi khairun. Dia kata apa yang Tuhan bagi pada aku, Allah Ta'ala teguhkan aku, kuatkan aku, jadikan aku berkuasa di atas muka bumi ini. Ma makkani rabbi, ma makkani fihi rabbi, apa yang Tuhan dah bagi pada aku ni, dia kata khairun, lebih baik lagi. Jadi maksudnya sinilah tak perlu bayarlah, gitu. Aku tolong kamu je, percuma. Itu nak tunjukkan bagaimana kan orang yang Allah Ta'ala beri kehebatan, orang Islam lah, kalau maka kita kena tolong orang lain, orang yang memerlukan, orang yang dianiaya, orang yang dizalimi, kita kena tolong orang tu. Kalau kita ni ada kuasa, kita ada power kan, jangan kita ni bangga dengan sendiri-sendirilah kan. Itu secara tidak langsungnya kita boleh faham daripada sini kan. Jadi dia pun kata tak apa, kata Tuhan bagi lebih baik lagi. Jadi kemudian dia kata apa? Dia kata apa yang kata fa'inuni, kamu tolong saja aku, yang penting kamu tolong aku, sebab aku ni datang makna dengan tentera saja, kemahirannya, peralatannya, bahan mentah aku tak bawa. Kamu ada bahan mentah, tapi masalah sekarang pada kaum tu ialah kaum tu tak tahu apa-apa, tak tahu bagaimana nak cara nak gunakan bahan mentah tu kan. Jadi sekarang ni Zulkarnain dia tahu cara-cara, tapi dia tak ada bahan mentah tu. Jadi kamu tolong aku, kata Zulkarnain kepada kaum tu. Fa'inuni, dia kata biquwwatin, maksud kuah sinilah bahan mentahnya, tenaga buruhnya dan sebagainya, kata ahli tafsir. Okey, jadi lepas tu kata aj'al bainakum wa bainahum radma, aku akan jadikan di antara kamu dan juga mereka tu, Ya'juj Ma'juj tu, radman. Radman tu maksudnya ialah dinding, maksudnya, ataupun tembok yang tinggi. Itu radma. Kemudian dia kata atuni zubaral hadid, bawa kepada aku zubara. Zubara tu makna potongan-potongan besi. Ambil besi banyak-banyak, kemudian tu dia kata hatta iza sawa bainas sadafaini, sehingga apabila dah sampai sawa tu menyamai, makna bainas sadafain tu maknanya ialah dua gunung tu, makna betapa banyak kan, kita nak katakan banyak besi tu kan, besi, kemudian di antara dua gunung. Tengok zaman tu maknanya dah hebat dah kan, kita nak katakan bainas sadafaini. Kemudian qalam fuhu, kata Zulkarnain ni tiup, menggunakan dengan cara macam mana dia tiupkan besi tu sehingga dia kata hatta iza ja'alahu nara, sehingga jadi macam api. Bukanlah besi tu jadi api, tapi besi tu jadi merah, jadi api kan. Dah kena tiup oleh api yang panas ni kan, maka dia jadi membara tu kan, jadi merah tu. Qala atuni ufrigh alaihi kitra, kata Zulkarnain, bawa sini, bawa apa? Kitra tu ialah tembaga yang cair. Jadi dicairkan tembaga, lalu dituangkan, ufrigh alaihi, mana aku tuangkan, kita tuangkan di atas besi-besi yang tadi tu, yang kita timbun-timbun tu di antara dua bukit tu, di antara dua gunung tadi, kita letakkan tembaga cair, sehingga tembaga cair pun masuk dalam besi-besi tu, maka dia jadi keras. Bila sejuk tu jadi keras kan, jadi keras tu, dan licin, keras, tinggi, cukup syarat kan. Jadi famasta'u, dia kata famasta'u, siapa tu? Ya'juj dan Ma'juj tu tak mungkin akan dapat, famasta'u, tak mungkin akan mampu untuk an yazharuhu. Yazharu tu makna belakang, maksudnya belakang tu makna panjat maknanya. Jadi Allah SWT kata sini, berceritakan bahawa Zulkarnain pun berkata kepada mereka ni, mereka tak akan mungkin dapat panjat lagi kita punya binaan ni, kita punya tembok yang besar ni. Mereka sebab apa tak boleh nak panjat? Sebab dia licin. Tu jadi naik tergelincir jatuh kan. Jadi wa mastata'u lahu naqaba, Allah SWT kata, iaitu, dan kata Zulkarnain kepada mereka, wa mastata'u, mereka tak mampu pula tu untuk lahu naqaba. Naqaba tu korek, mana korek apa ni, sebab apa? Keras. Lepas tu mengapa tak boleh panjat? Licin.
Jadi cukup syarat ni. Dalam hadis Nabi SAW kita sebut sikit kan, cerita tentang ni. Nabi SAW pernah sebut satu malam tu Nabi terkejut kan. Jadi isteri Nabi bertanyakan, apa ya Rasulullah? Nabi pun cerita, telah dikorek sekarang ni, dikorek benteng tu, benteng Ya'juj Ma'juj tu. Ya'juj telah berjaya mengorek sebesar duit silin. Sebesar duit silin, besar mana lebih kurang besar tu kan, korek kan. Tapi kalau ikut asalnya ialah setiap hari dia korek, petang dia penat. Ya'juj dan Ma'juj ni penat, lepas tu datanglah malaikat tutup balik. Esok datang lagi korek-korek, penat, malam dia balik, dia tidur semua kan, malaikat datang tutup balik. Jadi setiap hari. Tapi sekarang ni Nabi SAW beritahu hampir nak terbuka dah. Hari kiamat apabila nanti kan ada Nabi Isa AS tu, Ya'juj dan Ma'juj ni keluar, dapat tembus ni, dapat menembusi lubang tu. Jadi wallahu a'lam bagaimana bentuk dia, bagaimana, apakah maksudnya, simbolik, macam-macam lah penafsiran. Tapi yang penting bagi kita ialah itu adalah tanda akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj tu keluar. Jadi setakat itulah dulu insya-Allah kan, tu cerita tentang Zulkarnain. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi nanti akan datang dalam muka surat 304 insya-Allah. 304 insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk subscribe insya-Allah dalam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.